Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Najrah Jaafar, nombor mencik 266348. Di sini saya ingin bentangkan tugas individu saya yang bertajuk kemiskinan dan ketidaksamaan di Malaysia. Next. Okey, di sini saya akan membentangkan beberapa subtopik lah. Yang pertama pengenalan, kedua idea dan andaian, yang ketiga masalah, yang keempat cara-cara penyelesaiannya, yang kelima analisis kemungkinan dan yang keenam cadangan dan juga yang terakhir penutup. Okey, berkenaan dengan pengenalan, kemiskinan merupakan satu permasalahan yang sering menjadi perhatian untuk setiap negara. Negara Malaysia telah berusaha untuk mewujudkan pelbagai inisiatif untuk menangani kadar kemiskinan yang wujud di negara ini. Menurut pakar ekonomi, kemiskinan ini wujud apabila sesebuah isi rumah itu mempunyai pendapatan di kadar minimum untuk memenuhi keperluan makanan dan kehidupan asas mereka. Jika sesebuah keluarga itu mempunyai gaji yang bawah daripada kadar tertentu mengikut kadar atau garis yang telah ditetapkan oleh pakar ekonomi, maka mereka sudah dianggap miskin. Pihak ekonomi berpendapatan bahawa kemiskinan itu merujuk kepada seseorang yang tidak mempunyai keupayaan yang cukup untuk memenuhi keperluan zat, pemakanan, penggunaan dan tahap penglibatan yang minimum. Next. Ketidaksamaan dalam agihan pendapatan juga merupakan elemen yang menjadi faktor dalam menghalang jumlah permasalahan kemiskinan untuk berkurang, dan oleh itu polisi yang sesuai harus diwujudkan bagi mengatasi masalah tersebut. Okey, yang seterusnya idea dan juga andaian. Terdapat dua perspektif, iaitu kemiskinan mutlak dan juga kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak merupakan ianya telah diperkenalkan oleh Charles Booth pada tahun 1887 yang telah dibuat di Timur London, namun telah diolah pada tahun 2005 untuk menjadikan lebih komprehensif untuk negara Malaysia. Konsep kemiskinan mutlak ini merujuk kepada keadaan di mana seseorang ataupun sesebuah keluarga itu tidak berkemampuan untuk melengkapkan keperluan asas untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang sederhana dan juga cukup. Antara keperluan asas yang mereka perlukan adalah sumber makanan, minuman, perubatan dan juga ilmu pendidikan. Untuk mengetahui kemiskinan mutlak, ia juga dapat diukur dengan membandingkan pendapatan garisan kemiskinan iaitu PGK dengan jumlah pendapatan sekumpulan isi rumah. Lepas tu, yang kedua adalah perspektif melalui kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif pula dapat dikaitkan dengan agihan pendapatan. Hal ini bermaksud melalui agihan pendapatan, ia dapat menunjukkan tingkat kebajikan seseorang individu, yang bermaksud ia dapat membandingkan tingkat kebajikan individu semua masyarakat di dalam negara. Hal ini dapat membantu untuk membuat perbandingan dengan tingkat kebajikan seorang individu dengan individu yang lain. Dengan itu, ia dapat mengawasi kewujudan ketidaksamaan dalam agihan pendapatan. Semakin meningkat jurang ketidaksamaan pendapatan berlaku, semakin meningkat juga kemiskinan relatif akan berlaku. Next. Okey, yang ketiga adalah masalah yang kita hadapi. Yang pertama iaitu pandemik wabak pandemik COVID-19. Kesan daripada pandemik COVID-19 yang berpanjangan ini telah mengakibatkan segelintir masyarakat kehilangan pekerjaan hakiki dan juga pengurangan jam bekerja, terutamanya kepada golongan pekerja. Yang kedua adalah peluang pekerjaan yang terhad. Jumlah pekerja asing lebih tinggi berbanding pekerja tempatan, menyebabkan kemiskinan dan ketidaksamaan di antara masyarakat berlaku di negara ini. Kawasan yang terletak di luar bandar sering menjadi tumpuan dalam mengalami masalahnya kurangnya peluang pekerjaan, dan ia kerana kawasan luar bandar
mempunyai sektor industri yang sangat terhad. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah taraf pendidikan yang rendah. Perbezaan taraf pendidikan di luar bandar dan di dalam bandar ini menunjukkan masalah utama kemiskinan. Yang ketidaksamaan pendapatan dalam kalangan masyarakat Malaysia berlaku. Yang terakhir sekali merupakan sistem pengiraan kemiskinan yang tidak menyeluruh. Hal ini maksud isu kemiskinan ini harus dilihat melalui dari segi multidimensi agar permasalahan kemiskinan ini dapat difahami dengan lebih menyeluruh. Next, yang keempat adalah cara-cara kita menyelesaikan masalah yang dinyatakan tadi. Program pembasmian kemiskinan. Okey, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan, pihak kerajaan haruslah meningkatkan lagi program-program pembasmian kemiskinan di bandar dan juga luar bandar. Pihak kerajaan juga harus mewujudkan suatu pelan tindakan yang menyeluruh dan memastikan program tersebut dilaksanakan bersesuaian untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan jitu. Okey, yang kedua merupakan tingkat peluang pekerjaan. Pengambilan pekerja yang melibatkan pelbagai sektor di negara ini haruslah dipertingkatkan dengan mengenakan syarat yang munasabah dan menyediakan peluang pekerjaan untuk semua lapisan masyarakat, dan ianya akan dapat membantu ribuan lapisan masyarakat dan akan dapat yang telah kehilangan pekerjaan hakiki mereka sepanjang tempoh pandemik COVID-19 berlaku. Yang ketiga merupakan taraf pendidikan yang rendah. Taraf pendidikan ataupun tahap pendidikan adalah penting bagi mendapatkan pekerjaan dan juga pendapatan yang lebih stabil. Dengan adanya pendidikan, ini akan menjamin masa di hadapan masyarakat Malaysia untuk mendapat pekerjaan yang mampu membaiki gaya hidup seseorang dan juga gaya hidup sesebuah keluarga. Kemudian pekerjaan mampu, selain itu pendidikan kemahiran juga amat dititik beratkan untuk mengubah pendapatan hidup yang lebih stabil. Yang terakhir merupakan sistem ukur pengiraan kemiskinan yang menyeluruh. Indeks kemiskinan multidimensi iaitu MPI ini dapat mengukur kadar kemiskinan dengan lebih tepat berbanding PGK kerana ia bukan sahaja mengambil kira aspek wang. MPI lebih komprehensif dan menyeluruh dalam membantu pihak ekonomi untuk mewujudkan strategi-strategi yang lebih jitu, yang lebih baik untuk membasmi permasalahan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan. Next. Terdapat beberapa analisis kemungkinan yang boleh saya nyatakan. Yang pertama sekali adalah ketidakstabilan ekonomi negara. Kesan kemiskinan ini akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan kerajaan. Pihak kerajaan akan mengalami banyak perbelanjaan yang berlebihan untuk mengadakan dan juga menjalankan inisiatif membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat. Yang kedua merupakan kehidupan sosial yang tidak aman. Kemiskinan juga boleh memberi impak dan kesan yang mendalam terhadap pembangunan sesebuah sosial masyarakat, dan ini akan mengakibatkan indeks jenayah meningkat dan oleh itu mengancam kesejahteraan rakyat Malaysia. Yang ketiga, wujudnya peningkatan penempatan setinggan. Mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup dan juga golongan yang tidak mempunyai pekerjaan yang tidak mampu mencari perumahan yang mampu milik. Next. Okey, yang keempat merupakan membangunkan ekonomi insan, modal insan melalui pendidikan. Inisiatif ini dapat meningkatkan pengambilan pelajar dan oleh itu dapat melahirkan lebih ramai aset negara yang mempunyai tenaga mahir dan dapat menjadikan modal negara untuk memajukan taraf kehidupan rakyat. Yang seterusnya merupakan pangkalan data yang menyatu. Pihak berkuasa harus mempunyai satu pangkalan data yang berkualiti dan mampu menjadikan pangkatan data tunggal
yang dapat menampung data yang banyak agar tidak ada berlaku keciciran dan pertindihan maklumat. Okey, yang terakhir merupakan mengurangkan pengambilan buruh luar. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi tu, peluang pekerjaan yang terhad. Syarikat-syarikat di Malaysia haruslah berusaha untuk mengurangkan pengambilan buruh luar, tenaga buruh luar dan juga mengutamakan rakyat Malaysia, rakyat Malaysia negara kita sendiri untuk bekerja dengan mereka. Okey, di sini saya nyatakan penutupnya. Okey, kesimpulan daripada semua ini, kemiskinan dan ketidaksamaan ini merupakan satu fenomena yang berlaku dalam kehidupan sesebuah keluarga ataupun seseorang tanpa kerelaan dan kehendak mereka. Kemiskinan juga dilihat melalui pelbagai dimensi, sama ada dalam bentuk material ataupun bukan material. Pihak kerajaan juga mempunyai kaedah dalam pengukuran kadar kemiskinan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat Malaysia pada masa ini. Namun begitu, sebagai negara yang maju, pihak berkuasa haruslah melihat isu-isu kemiskinan dan ketidaksamaan ini dengan komprehensif, iaitu dengan menyuruh atau melaksanakan sesuatu untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat yang aman. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.